Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, babu ma ja'a fi man amma qauman wa hum lahu karihun. Bab yang telah datang ia pada menyatakan orang yang menjadi imam ia akan satu kaum, padahalnya mereka itu benci baginya. Baik, ini bab nak membicarakan tentang seseorang yang menjadi imam dalam sembahyang, padahal makmum belakang itu tak suka pada imam tersebut atas alasan-alasan yang disahkan oleh syarak, yang bertepatan dengan syarak. Di antara contohnya imam yang jahat, imam yang zalim. Contohnya imam yang tak jaga anak bini, anak bakal luar puing, bini sampai datang beli teh pagi-pagi, tak kata buat imam. Contohnya, Allah. Kalau imam itu buat jahat, kalau makmum tidak suka pada imam, pasal apa tak suka pada imam ni? Sebab tu imam ni tak jemput aku ni masih boleh nyambut lelaki sama dia. Salah tak diterima. Baik, ketahuilah sebenarnya yang saudaraku, imam yang dibenci orang ramai itu dikehendaki dia akan syarak. Dikehendaki dia imam yang dibenci pada syarak ialah imam yang zalim atau imam yang sangat jahat. Dalam agama kita bila disebut imam ni, dia akan terbahagi kepada dua. Yang pertama, imam sebagai pemimpin negara. Yang kedua ni imam yang sembahyang. Jadi lagu mana kita nak kenal tu imam ni, tak imam yang zalim tu ataupun tak imam yang baik, ataupun pemimpin yang zalim tu ataupun pemimpin yang baik. Baik, pemimpin yang baik dia akan memerintah negara ni, dia nak supaya rakyat dia tak masuk ke dalam neraka. Itu salah satu ciri-ciri pemimpin yang baik. Ciri-ciri pemimpin yang jahat ni, dia ada berbagai-bagai program yang menyesatkan rakyat. Dia boleh menyesatkan rakyatnya akan dihembuskan dalam api neraka bersama-sama dengan dia sekali. Ini semua dia sekali. Itu nak kenal pemimpin baik dan pemimpin jahat. Di antaranya, kalau ada satu golongan ulama-ulama untuk guru, dia ajak rakyat supaya balik kepada agama, supaya balik berhukum dengan hukum Allah. Ajak rakyat-rakyat dengan agama, ajak rakyat-rakyat mengaji agama. Ini pokok golongan yang tadi ni, dia kata boleh, bahaya. Majlis agama mengajar semua tak benar. Dia benar, yang boleh benar tak? Jom jago. Benar, jom jago. Bahawa ni hari muda orang ni dua tiga empat ekor daripada Korea kan. Jom dia. Pasal apa ni?
Sikit atas ada bawah atas tu. Atas. Tak tu ni ada apa tu dulu. Tak tu ni. So ada orang baru tu dari mana? Aku punya penyakit. Mesti cari kata program itu untuk mengisi rohani remaja dia kata. Program itu. Dia mengisi rohani remaja dia dengan program itu. Oleh kerana ada statusnya setiap ada pilihan kita ada pergi batalkan. Dia kata bahaya tu dia pilihan dia kata. Kita orang konsep halal. Sebenarnya salah satu ciri pemimpinnya sesat lagi menyesatkan. Ya Allah. Maka apabila menjadi ia imam yang dibenci atas imam. Padahal semua orang atau kebanyakan daripada makmum benci akan dia imam yang zalim atau imam yang tengah jahat tadi, maka jadilah imam itu orang imam yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebut anak leceh, sebut anak. Kita pun esok mungkin ada di antara malam ini ada jadi terima ke saudara-saudara sikit kita jadi terima tu kadang-kadang paling akan agak dia. Tengok ada lelaki lihat makmum kita ada makmum kita ni super kita. Tengok dia makmum kadang-kadang dengan lihat makmum kita boleh tengok itu makmum ni super untuk kita jadi terima. Jadi kita duduk pegang saya kita sebab kita kadang-kadang kita tak nampak air itu sendiri. Seperti mana kita duduk dalam rumah, kita tak nampak ada tutup caru atau dalam rumah kita nampak. Kalau sudah rumah dia luar, dia nampak kita ada dalam nampak. Mungkin untuk mengenai kita pun kadang-kadang kita payah nak nampak air ataupun kesalahan kita sendiri. Jadi apabila ada nasihat atau apa, aku kena dengarkan. Suat kapal. Baik, seperti mana barang yang tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala dengan yang mulia. An Anas bin Malik yaqul la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Anas bin Malik telah menyumpah yakni melaknat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan 3 macam orang. Yang pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karimun. Seorang yang menjadi imam dia seorang akan tahun. Padahal sekalian mereka itu makmum benci baginya imam. Yang keduanya, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha saqit. Dan yang keduanya orang yang dilaknat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah perempuan yang bermalam, ia perempuan padahal suaminya perempuan marah atasnya perempuan. Baik, orang yang kedua yang dilaknat oleh Nabi Allah kuat tidur malam itu dalam keadaan suami dia malu. Tak, daripada dia tidur sampai ke bangun pagi tu, mereka letak asraka dia. Celaka bina ni, mampu gerak bina ni. Itu maksud laknat. Dijauhkan daripada rahmat. Baik, dan ketiganya wa rajulun sami'a hayya 'alal falah thumma lam yujib. Dan yang ketiganya lelaki yang mendengar lelaki akan hayya 'alal falah kemudian dia berkenannya maka dilaknat Nabi akan dia. Dan apabila dilaknat oleh Nabi, maka mewajibkan dia celaka dan neraka. Baik, yang ketiganya orang lelaki buat dengar apabila sebut hayya 'alal falah tetapi tidak memperkenankan, maksud memperkenankannya di sini tidak menunaikan solat berjemaah. Maksudnya dengar tu imam tapi buat lelaki. Itu golongan yang ketiga. Baik, kita nak cakap sini masalah orang yang pertama tadi iaitu imam yang dibenci. Baik, masalah imam yang dibenci orang, sahkah dia jadi imam sembahyang? Kita nak tengok dari segi hukum fiqh pula. Orang kalau imam dulu dia makmum dia suka atas sebab-sebab dia diluluskan oleh syarak, sah betul dia jadi imam sembahyang.
Baik, pernah berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Um. Dan dikata orang tiada diterima sembahyang orang yang jadi imam akan satu kaum. Padahal mereka itu makmum benci padanya imam. Satu pendapat kata tidak diterima sembahyang orang yang menjadi imam padahal makmum kata tak suka pada imam itu. Tak diterima sembahyang ke imam. Hanya salah faham. Tak diterima sembahyang ke imam. Sebab dia termasuk dalam orang yang kena laknat pada Nabi. Jadi hadis lain pula ada. Satu hadis lain pula dia kata antara golongan-golongan yang tidak diterima sembahyangnya seorang yang menjadi imam dan makmum kata tak suka pada dia. Baik, dan tentunya ditandai dengan hadis ini wallahu alam, iaitu seorang yang bukan pemerintah jadi imam akan satu jemaah yang benci mereka itu makmum akan dia imam. Maksudnya pengarah kita kata yang ditandai dalam hadis ini bukanlah imam pemimpin negara tu yang hadis ini nak caranya sesuatu imam jadi imam semaya. Maka aku mencikan yang demikian itu bagi imam dan tiada mengapa dengannya atas makmum. Padahal dia menjadi makmum bagi imam yang dibencinya, kerana bahawasanya makmum tiada menjadi akan sesuatu yang membencikan baginya. Bagi Imam Syafi'i kata dia benci pada imam yang menjadi imam sedangkan makmum di belakang tak suka pada dia. Ada pun makmum tak ada masalah. Makmum walaupun dia semaya dengan imam dia tak suka atau imam. Kalau di masyarakat kita ini menunjukkan dia pasal imam pasti. Imam pasti, imam zalim. Antara imam pasti kita ambil waktu dah ada pakar. Pasti dulu sini samanya. Dan memulai sembahyang makmum di dalam hal kebenciannya itu sah dia. Dan saya tahu atas imam itu ulang sembahyangnya. Maknanya macam ini kata, dia sembahyang makmum di belakang tu, walaupun dia benci kepada imam itu sembahyang biasa, tak ada apa. Cuma ada penuh lama kata makhluk. Lebih abdul dari imam yang baik. Dan saya tahu atas imam itu akan ulang sembahyang. Imam ini kata, dia tidak tahu. Imam itu nak kena boleh balik semaya sebab tak ada nampak. Tak ada nampak kata apa dia buat. Dia semaya rukun dia buat sempurna. Syarat solat dia buat sempurna. Semua dia ni jahat. Bagi kita tak nampak. Kerana kejahatannya ialah pada hari hadapan jadi imam. Dia kata tempat jahatnya imam. Dia naik jadi ke imam itu. Dia jahat. Bukan dia buat perkara yang tidak semaya kalau yang tidak mencukupi syarat semaya itu, sebab tu Imam Syafi'i kata tak payah boleh balik semaya tetap toh, cuma pahala dia tu, pahala dia tak ada, dia semaya dia tu nak diterima betul itu satu makna. Ada satu kisah dulu di tangan para sahabat. Dulu ada seorang pemerintah yang sangat zalim, nama dia Hajjaj Yusuf Al-Saqaf. Asma binti Abu Bakar Al-Siddiq radhiyallahu anha takut kepada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asma binti Abu Bakar ni dia ada seorang anak yang bernama Abdullah bin Zubair. Jadi Aisyah dengan Nabi ni dia tak ada anak, jadi dia ambil Abdullah bin Zubair ni buat jadi anak asal dia. Nak tahu Hajjaj Yusuf Al-Saqaf ini buat apa pada anak-anak Nabi ni? Satu hari Hajjaj Yusuf Al-Saqaf ini disulai Nabi Mekah. Masa tu di bawah jajahan Abdullah bin Zubair. Masa tu kemudian dia bunuh Abdullah bin Zubair. Dia suruh mayat Abdullah bin Zubair. Dia tanda di Kaabah. Pokoknya jahatnya Hajjaj Yusuf Al-Saqaf benar zalimnya dia. Tapi dia Islam. Tapi dia pemerintah yang zalim. Lepas tu
Dia rombok tak abang, kita jadi kosong. Sampai jadi kosong tak abang. Tak abang ada musuh. Dia rombok sampai jadi kosong. Dia tak ada terkajui memuaji kita gila ni. Adalah tak abang dia telah jadi modify balik alih hasil asal-asal. Sehingga kain-kain. Dan penyakit ada itu akak kau ini apabila dia jaga satu tempat, dia penyakit ni dia nak jadi seiman. Semua dia penyakit dia. Sampai satu hari itu dia dijaga kepada satu tempat, yang mana tempat itu di bawah jagaan Ibnu Umar yang kita selalu dengar dalam hadis Ali bin Umar, Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Siapa ada tempat anak Sayyidina Umar ni, Abdullah bin Umar ni. Jadi dia jadi terima. Jadi Abdullah bin Umar ni dia seorang sahabat yang sangat alim, terkenal dengan alim dia lah. Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar ni dia jadi terima. Boleh jadi terima maya-maya apa susah apa melihat lagu. Jadi anak-anak murid pada semua orang bawa-bawahan Abdullah bin Umar ni. Di kumu saya Abdullah bin Umar ni, Ibnu Umar ni nak tanya, lagu mana ni kata boleh belah soalan orang saya zalim dari terima. Dia kata maka apa Ibnu Umar jawab? Dia jawab, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusalluna lakum fa in asaru falahum wa lakum wa in akhtau falakum wa alaihim." Maksudnya Nabi kata, orang jahat apabila dia menjadi ingat kepada kamu, kalau semuanya baik, dia mendapat pahala, kamu mendapat pahala. Jika semayangnya tanpa, maknanya satu ni sama ada dari segi tidak diterima kau, semayang dia tak ada berpahala kau, maka dia berjaya dengan Allah Ta'ala dan kamu tetap berpahala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi kesimpulannya, kalau kita semayang di dasar kerana yang pasti, pendapat yang masyhur daripada mazhab Syafi'i kita adalah hukumnya masyhur. Lebih afdal cari keilmuan yang dapat. Dia nak cari yang ada pasti keilmuan yang baik, keilmuan yang sokong pasti Islam, keilmuan tidak membiarkan anak isteri menjadikan orang di melata-lata tempat. Itu maksudnya. Baik, dari kita contoh lebar, apakah sudah ya, ada Pak Haji, apa Pak Haji? Saya boleh dah. Saya kita Pak Haji itu jangan leh. Alu kamu kat kamu kali takbir dia berak ni tekok. Kali takbir. Boleh lepas satu anak dalam dia saya ada tu kan dia bawa punya bahagia saya. Masih Allah. Gitu. Padu ini cakap ayat nak ayat. Hari ini tak dengar saya ada mana nak ayat lagi. Hari ini terbadan ni kita terbang. Terbang sampai berapa? Sampai waktu saya suji di lingkungan. Waktu kita cakap. Saya jadi semayang mana ada. Tunggu saya waktu dia pinjam mana. Betul tak? Enggak, aku tidak apa yang. Kalau kita tengok ini apa ini kalau dia Muhammad saya dekat dia. Saya yang memaya, saya dengan baik pada hal kamu saya apa? Itu orang dia, orang mereka. Itu ada maksud benar. Saya tidak bisa tengok ke India atau Cina atau Thailand apa. Kalau dia maya, dia mula dia ada. Kalau main gua ni cokek mani itu saja ni. Ada, kita ni ada. Bodoh lagi. Masalah. Tapi kebaruan ni ada tak? Apa yang dia punya mari lewat dah. Dia mari lewat dah, tapi dia ada dia di bandar. Di bandar ada ni.
Boleh hukum Tuhan. Dia pandai, dia berbeda, dia semalu lewat. Jadi ketika dia tanya akhir itu, dia bangun ke akhir Rasul. Dia bangun siap-siap dah. Maknanya ketika pada yang tidak sedar, akhir hari kan betul-betul. Maknanya dia duduk tanya akhir kali ini. Dia lewat ada dia duduk dosa rakaat. Jadi patutnya terima dia tanya akhir, kita pun ikut terima dia tanya akhir dulu. Lepas tu baru tambah. Tapi dia tak berani siap. Saya yakin baru tambah ayat terus siap. Kalau sudah boleh terima ibadah, dia pun ibadah. Allah. Apa kita ni dah lepas. Jadi begitulah. Tapi lu dah sini begitu. Kita kalau ni, mula perlihatkan. Ini boleh tadi. Baik, jadi kita kata ubah lah. Mana-mana ada molek. Masing-masing ada salah satu. Ada bercakap, bukan molek mana. Ada pun mulaan. Jadi tak mulaan. Jadi cakap mulaan, kita orang cakap dekat. Aku nak kata payah dah. Kata kita tidur. Ya kalau tidak mana. Nak tahu dengan tahu. Kamu nak jatuh. Ini nanti hal sama-sama dengar. Sama tuan. Apa-apa yang saya kalau. Betul-betul. Gitu. Sama-sama memperbaiki. Jadi kita kata-kata ubah lah. Kata-kata ubah mana-mana. Kalau sesuatu yang juga, tak juga, boleh terima doa, cakap-cakap itu semua ada yang tak boleh lakukan. Itu kita malu-malu lah tak kalau kita dengan di pondok. Malu pun tak ada waktu tidak lagi. Malu ke malu. Jadi semoga ia baik itu datangnya daripada Allah Ta'ala dan ilmu. Jadi baik itu datangnya daripada diri saya ilmu ini. Kita tutup majlis kita dengan berdoa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.